salam sejahtera, selamat pagi. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Naila Huda dan Hafizi Rosli. Dan Awani Pagi jam ini kita nak bincangkan tentang inovasi dan kemajuan teknologi yang kita tahu juga pandemik COVID-19 ini memberi peluang besar untuk kita melihat keperluan untuk meningkatkan daya kebolehan teknologi negara kita dengan keperluan untuk melabur dalam sains dan teknologi juga sangat penting. Itu satu mungkin pengajaran yang kita boleh ambil sepanjang pandemik COVID-19 ini. Dan kalau kita lihat kepada kemajuan teknologi komunikasi sebagai contohnya, membolehkan kita untuk berhubungan dengan lebih cepat, dengan lebih pantas dan juga efisien. Dan dalam masa yang sama dengan adanya platform media sosial, segala macam urusan boleh dijalankan atas platform secara atas talian itu. Dan jika sebelum ini kita nak melihat kepada satu perkembangan teknologi ini, jika sebelum ini bagi individu yang ingin berkongsi maklumat ataupun profil mereka dengan individu yang lain, mungkin mereka harus bertukar nama profil mereka dan juga perlu mencari dulu, buat carian terlebih dahulu sebelum kita dapat add ataupun follow dan sebagainya. Ya, betul. Dan kali ini proses pertukaran konten ini menjadi lebih mudah apabila satu aplikasi ditubuhkan, iaitu Flappy Tag. Apa itu Flappy Tag, Naila? Ya, kita nak bercakap tentang Flappy Tag pagi ini, yang mana anda boleh bertukar kontak dengan individu yang dimahukan hanya dengan satu sentuhan saja dengan pintar telefon. Segala kontak media sosial dan aplikasi yang anda mahukan boleh dapat dikongsikan hanya dalam beberapa saat sahaja. Satu teknologi yang sangat menarik. Kita tahu ini pastinya akan mengubah networking yang kita tahu banyak bergantung kepada business card yang juga mungkin tidak elok untuk kelestarian alam sekitar juga. Jadi kita nak tahu lebih lanjut tentang aplikasi ini. Kita bersama dengan pengasas dan juga Ketua Pegawai Eksekutif Flappy Tag, Zulfazli Zamani, dan juga Ketua Pegawai Operasi Farhan Idris. Terima kasih bersama kami pagi ini Zulfazli dan juga Farhan menceritakan tentang Flappy Tag. Boleh ceritakan dulu, mungkin Zulfazli boleh mulakan apa itu Flappy Tag dan bagaimana idea ini bermula? Dan juga Naila, saya Zulfazli, CEO untuk Flappy. Okey, Flappy ini adalah satu device yang kami cipta, yang mana device ini kita boleh letakkan semua kita punya information seperti contact information, you punya business information, you punya media sosial dan apa saja web link yang you nak share, you boleh letak dalam device ni melalui aplikasi kami juga, yang mana Flappy Tag ini didatangkan dengan aplikasi dinamakan Flappy Social, di mana bila anda sentuhkan Flappy Tag ini kepada telefon yang lain, mereka akan dapat information anda secara terus dan tepat. Dan tak perlu lagi, macam you cakap tadi tu, tak perlu lagi untuk tanya-tanya macam mana nak save secara manual. Terus dan tepat. Dan idea untuk membuat Flappy Tag ini datangnya disebabkan oleh COVID pandemik ini, yang mana memerlukan orang untuk berinteraksi secara pantas dan cepat dan social distance. Jadi itulah daripada mana idea untuk kita dapat buatkan Flappy Tag ini. Jadi Zul, dalam bercakap yang penubuhan ataupun pembangunan kepada aplikasi ini telah pun dibuat ketika pandemik COVID-19 bulan 3 yang lalu. Bagaimana sambutannya sehingga kini? Mungkin dapat diceritakan. Okey, untuk pengetahuan Hafizi, Flappy Tag ini baru saja dilancarkan tidak sampai 10 hari lagi, yang mana kita start develop produk ini daripada bulan 7 yang lalu, so mengambil masa selama 5 bulan, dan kita lancarkan pada Jumaat 11 bulan 12 yang lalu untuk kami test kami punya keberkesanan, server dan juga feedback daripada mereka yang telah mencuba Flappy Tag ini. Zul, kita sangat kagum dapat lihat satu pertumbuhan bisnes dan juga aplikasi ini dapat dibangunkan ketika tengah-tengah pandemik COVID-19. Sangat berani untuk mulakan satu idea baharu. Dan kita tahu Zul juga bukan pertama kali ataupun berceburi dalam perniagaan. Sebelum ini ada ceburi bidang event organisation. Boleh ceritakan bagaimana boleh beralih sektor itu, bagaimana membuat satu leap of faith itu? Okey, sebenarnya event memang dah tak dibenarkan sepanjang pandemik tu. Jadi bila kita start PKP pada 18 bulan 3 yang lalu, saya tertanya sampai bila pandemik ni. Jadi pada bulan 5 saya rasa macam I need to do something.
sebab mungkin tak boleh buat event lagi untuk jangka masa yang panjang, sebab saya pun tanya-tanya teman-teman yang ataupun klien-klien, previous klien lagi kan, jadi diorang kata tak boleh, jadi takkan saya nak duduk diam. Jadi saya teringatkan NFC teknologi ini, yang mana pada 2016 saya pernah tengok dalam drama di negara China. Jadi saya kata, tapi mereka tu simple saja. Jadi saya kata, okay, I need to do this, and then kita buat dalam bentuk yang lebih durable, yang mana tahan lasak. Sebelum ni stiker kertas saja. Jadi saya jumpa saya punya one of my partner, saya kata, okay, tolong carikan saya app developer, saya nak tengok sama ada kita boleh buat ke tidak produk ini. Ya, dan Farhan pula, bagaimana sebelum Flappy Tag ini, apa mungkin pekerjaan Farhan yang lain sebelum ini mungkin memang betul-betul serius dalam pembangunan aplikasi, app development, ataupun ada ceburi bidang lain sebelum ini? Okey, sebelum saya bermula, terima kasih kerana menjemput kami ke Awani Pagi. Sebelum bermulanya Flappy Tag ni, perniagaan saya, saya membuat produk lelaki, dan kita juga mempunyai rangkaian apps developer yang lain supaya kita boleh melengkapkan perniagaan ini. Dan jadi mungkin kita nak tahu juga sedikit mengenai Flappy Tag itu sendiri. Bagaimana maklumat itu ataupun detail daripada aplikasi itu boleh dikongsi dengan orang lain? Apakah jenis-jenis aplikasi yang bersedia untuk dikongsi dengan orang lain sebenarnya? Okey, apakah yang user boleh berkongsi maklumat, contoh seperti contact number, media social account, pembayaran digital, dan juga menu-menu, food menu digital, ataupun web link yang anda ingin letakkan di dalam aplikasi kami. Jadi mungkin pasti ada yang sedikit bimbang tentang perkongsian data ini. Boleh ceritakan pula pada aspek keselamatan data, mungkin akan terkongsi benda-benda lain pula ke? Macam mana? Okey, di dalam aplikasi kami tidak meminta password media sosial anda, password pembayaran digital anda. Kami hanya memberi link sahaja. Seperti di internet, kami hanya meminta username, link website, dan juga contact number. Untuk data tersebut, kami yakin data tersebut selamat digunakan. Dan bagaimana pula untuk kita memastikan data itu hanya dikongsi pada orang yang kita ingin berkongsi data saja, bukan kepada stranger dekat-dekat kita, kokot boleh sekali kita kongsikan, bagaimana? Okey. Di NFC tag ini tersebut, di sini hanyalah sentuhan sahaja. Tiada perkongsian berlaku antara jarak yang jauh. Di jarak yang dekat sahaja, sentuhan. So pemilik telefon bimbit tersebut tidak perlu risau kerana telefon bimbit sentiasa di tangan kita. Jadi kita juga boleh membenarkan sesiapa saja yang menyentuh. Dan juga dalam aplikasi kami, kami menyediakan security juga supaya anda boleh lock aplikasi tersebut. Dan kita nak berbalik kepada Zul. Tadi ceritakan tentang pengalaman sebagai seorang event organizer sebelum permulaan Flappy ini. Boleh ceritakan agak berbeza kan pekerjaan sebagai event dalam bidang event organizer dan kemudiannya membangunkan aplikasi dalam bidang teknologi pula. Agak berbeza kedua-dua itu. Apa mungkin pengajaran yang boleh Zul ambil daripada kedua-dua pengalaman ini, dan apa pengajaran terbesar sepanjang pandemik COVID-19 ini bagi Zul? Baiklah, terima kasih untuk soalan itu. Selama ini saya memang ada passion untuk membuat aplikasi. Tetapi buat aplikasi memerlukan kos yang banyak. Dan juga saya tengok tak jumpa lagi, saya belum jumpa lagi sebelum ini aplikasi apa yang saya suka. Dan contohnya kalau katakanlah saya suka aplikasi nak buat lagi satu macam food delivery, jadi saya tak nak saya kena bersaing dengan gegasi yang memang dah sedia ada. Jadi saya selalu survey, study apa benda yang saya boleh buat yang lain daripada yang lain. Dan apabila COVID berlaku, saya duduk rumah seorang-seorang, saya tengok social media, saya tengok YouTube, saya dapat ilham untuk buat ni. Jadi pengajaran yang saya dapat daripada membangunkan aplikasi ni adalah sebenarnya membuat aplikasi adalah sesuatu yang sebenarnya sangat suka.
Saya kadang-kadang saya fikir macam I should have just buat saja produk-produk macam produk kecantikan ke, macam tonik ke, kopi ke, something like that. Yang lebih mudah. Sebab apa? Kita selalunya akan rebrand je, repackage je. Tapi aplikasi ni kita kena dengan tim sit down, betul-betul apa yang kita nak buat, test, salah, test lagi, lepas tu betulkan. Sampai tempoh sekarang pun kita masih perbaiki juga bila kita dah dapat feedback-feedback daripada pengguna. Jadi, Zul, siapa agaknya target user ataupun sasaran pengguna? Adakah hanya melibatkan ataupun targetnya hanya kepada seseorang individu saja? Atau mungkin ada syarikat dan juga agensi lain untuk mereka mudah untuk menyalurkan maklumat dan juga informasi mereka? Baiklah, dari segi asasnya, Flappy Tag ini boleh digunakan oleh semua lapisan masyarakat. Malahan boleh digunakan juga oleh sebagai lost and found. Contohnya, sebagai contoh, kalau Flappy Tag ini diletakkan pada seekor kucing, maka kalau orang yang jumpa Flappy Tag yang terletak pada rantai kucing itu, bila dia orang flap, dia orang akan dapat call owner kucing tersebut. Sebab saya dapati selama ni, kalau kucing hilang, banyak kes orang kucing hilang, dia orang akan bagi reward dan sebagainya. Dan orang yang jumpa kucing tu sebenarnya bukan dia nak ambil pun kucing tu, tapi sebab dia tak tahu macam mana nak pulangkan. Serupa juga dengan wallet ataupun kalau apa-apa sajalah yang barang berharga kita bukan nak ambil pun. Kita cuma just nak tahu macam mana kita nak contact. Kalau nak pergi report polis, hassle kan, nak kena pergi buat laporan dan sebagainya. So bila ada Flappy Tag ni, dengan satu flap, you boleh call, okay, you punya barang tertinggal, kucing you hilang dan sebagainya. Something like that. Apa, kalau mungkin Fahan boleh kongsikan apa rancangan Fahan dan juga Zul untuk melihat pada masa depan nanti bagaimana untuk memastikan tahap pengkomersialan Flappy ini dapat dilihat secara lebih meluas, lebih besar-besaran, dapat digunakan pastinya dalam sektor swasta antara businesses, itu pastinya menjadi satu sasaran yang agak besar. Apa langkah ataupun rancangan seterusnya? Terima kasih Naili. Di dalam Malaysia 22 juta pengguna telefon bimbit pintar. So, kita mengtarget 10% pada menjelang tahun 2022. So, untuk bisnes dan restoran di luar sana seperti showroom kereta, restoran, kita memudahkan supaya tiada kontak rapat di antara menu dan customer. So, di situ juga kami menolong juga restoran-restoran dan bisnes-bisnes yang lain supaya dapat memberikan maklumat secara lebih tepat dan selamat. Ini mungkin satu ciri teknologi yang agak sama dengan QR Code yang kita tahu sangat popular sekarang dengan MySejahtera, Selangkah dan sebagainya. Apa bezanya Flappy Tag dengan QR Code? Okey, Flappy Tag merupakan NFC teknologi yang anda tidak perlu membuka kamera dan scan QR Code. Anda boleh hanya sentuh saja dan terima maklumat tersebut hanya beberapa saat. Dan kami juga menyediakan QR Code di dalam aplikasi kami supaya orang yang tidak tahu pasal NFC boleh juga menggunakan QR Code tersebut. So, NFC Tag ini adalah satu ciptaan dan teknologi yang lebih cepat dan efisien daripada QR Code. Dan kalau kita lihat kepada teknologi ini, sebelum ini mungkin kita jarang mendengar teknologi-teknologi sebegini. Adakah Flappy ini merupakan peneraju kepada teknologi ini di seluruh dunia ataupun bagaimana? Okey, Flappy NFC Tag telah berada di dalam pasaran sejak 2012 lagi. Tapi ramai tidak tahu tentang NFC Tag kerana telefon bimbit pada waktu dahulu tiada NFC reader. Tapi zaman sekarang, di telefon pintar semua di dalam Malaysia mempunyai NFC reader. Jadi kami membuat produk ini antara yang terawal dan teknologi yang terawal di dunia. Jadi kami boleh dapat menjelaskan lebih baik terhadap NFC tag terhadap customer. Baik, sangat menarik kita dapat tahu tentang Flappy Tag ini. Dan lepas ini pastinya kita nak tahu juga dari sudut perjalanan mereka sebagai usahawan muda, apa mungkin nasihat, tips yang mereka boleh kongsikan kepada mereka yang juga berminat untuk membangunkan aplikasi. Pastinya agak sukar untuk mengumpulkan dana dan juga proses yang amat agak complicated untuk bangunkan aplikasi itu. Kita nak tahu lebih lanjut daripada tim Flappy Tag sendiri, tapi kita akan berhenti seketika, kembali selepas ini.
Bertemu kembali di Awani Pagi dan pada jam ini kita ceritakan tentang satu success story sepanjang pandemik COVID-19 dan PKP. Kita tahu ramai yang berada dalam posisi yang memaksa mereka untuk cuba inovasi baharu dan ini kisah Zulfazli Zamani dan Farhan Idris daripada tim Flappy yang membangunkan teknologi Flappy Tag yang sudah pun menceritakan tentang produk tersebut. Tapi kita nak tahu juga apa nasihat yang mungkin Zulfazli boleh kongsikan kepada penonton kami. Mungkin ada antara mereka yang juga ingin ceburi bidang teknologi, ingin bangunkan aplikasi ataupun idea-idea mereka tetapi agak takut. Apa yang boleh Zulfazli kongsikan kepada mereka? Aplikasi bukan sesuatu yang mudah. Macam saya, kita kena kalau anda nak buat aplikasi, anda pertama sekali anda kena buat banyak research. Google is my teacher. Lepas tu kita kena banyak kawan. Walaupun pandemik kita duduk dekat rumah seorang-seorang tak boleh pergi mana-mana, there's always a phone call away yang mana kita boleh cari the correct person ataupun kita minta bantuan siapa-siapa yang kenal yang buat apps dan sebagainya untuk bagi nasihat. Jadi perkara pertama, seandainya perlu rasanya pendapatan kita terpaksa beralih arah sebagainya, punca pendapatan. Jadi pertama sekali yang saya buat adalah pertama sekali saya nasihatkan supaya tidak panik. Bila tidak panik, lepas tu insya-Allah semayang dan sebagainya, kita minta doa, idea tu pasti akan timbul dan juga bantuan-bantuan akan menyusul selepas itu insya-Allah. Dan kalau kita melihat kepada krisis ekonomi ketika ini, semestinya menuntut kita untuk menggunakan peluang-peluang yang baru dan juga kita menggunakan teknologi digital sebagai contohnya, sebagai satu medium untuk kita mengembangkan lagi perusahaan kita dan sebagainya. Dan adakah anda melihat untuk kita mencipta peluang pekerjaan baru ini merupakan satu jalan alternatif terbaik untuk kita memastikan kelangsungan hidup dan juga ekonomi kewangan kita sendiri? Memang betul kita perlu meneruskan hidup kita. Jadi kita kena bijak merancangkan apa yang kita nak buat dan proses itu perlu berlaku dengan cepat. Kalau kita hanya tunggu-tunggu dan berlengah lagi dan tak buat, maka kita tak akan buat apa-apa pun. It has to start somewhere dan terus lakukannya tanpa menoleh ke belakang lagi. Bagaimana pula pandangan Farhan sendiri? Kita tahu kalau kita lihat di negara jiran, di Singapura, di Indonesia, banyak perusahaan aplikasi, inovasi, teknologi baharu. Tetapi di Malaysia mungkin kita lihat sedikit keterbelakang. Apa harapan Farhan sebenarnya dengan aplikasi ini? Okay, harapan saya terhadap aplikasi-aplikasi, pencipta aplikasi di luar sana, di dalam Malaysia, kita harus melihat kegunaan aplikasi tersebut supaya aplikasi itu dapat membantu pemilik telefon pintar di luar sana dan developer-developer di luar sana harus melihat ataupun market share yang diperlukan di dalam Malaysia seperti kebanyakannya delivery food dan kebanyakannya apps-apps yang lain. Jadi developer-developer di luar sana harus lebih berani membuat aplikasi-aplikasi yang dapat membantu dan memudahkan kehidupan seharian pengguna. Seperti yang Zulfazli dan Farhan katakan tadi, sebelum ini ada juga datang idea untuk bangunkan aplikasi penghantaran makanan tapi tengok dalam pasaran memang dah ada banyak. Jadi itu mungkin salah satu masalah juga kita lihat dalam pasaran teknologi aplikasi ini selalu ada idea yang sama sahaja. Bagaimana untuk kita memastikan environment persekitaran dapat menjadi lebih kondusif untuk idea-idea baru? Adakah orang ramai terutamanya anak-anak muda masih lagi takut untuk mungkin ceburi idea baru mereka? Mungkin Farhan boleh kongsikan? Okey. Disebabkan terlampau ramai memilihkan industri yang sama, jadi developer di luar sana, aplikasi di luar sana haruslah memilih cara yang lebih baik, memikirkan cara yang lebih bijak untuk memilih industri-industri aplikasi yang berbeza untuk memudahkan pelbagai kaedah ataupun cara untuk boleh digunakan sebagai aplikasi untuk pengguna yang lebih menyenangkan dan memudahkan pengguna. Dan untuk membangunkan aplikasi ini semestinya memerlukan informasi ataupun ilmu yang begitu mendalam dalam bidang teknologi digital dan sebagainya. Dan dalam proses untuk membangunkan aplikasi ini mungkin ada cabaran-cabaran ataupun dugaan yang terpaksa ditempuhi yang boleh dikongsikan dengan orang ramai semua supaya ia menjadi satu pengajaran kepada kita untuk kita melibatkan diri dalam satu industri yang baru iaitu industri digital ini. Kami mencipta aplikasi ini selama 5 bulan dan pelbagai cabaran kami telah menghadapinya.
Tapi kami cekal dan bersemangat untuk membuatnya kerana kami ingin membantu ramai pengguna di sana supaya dapat memudahkan kehidupan seharian mereka. Jadi kita haruslah sentiasa bersemangat untuk membuat setiap apa perniagaan yang kita menceburinya. Zulfazli, adakah Zulfazli berpandangan persekitaran landscape di Malaysia ini kondusif dan cukup baik untuk kita bangunkan aplikasi dan inovasi teknologi ataupun masih memerlukan sedikit sokongan? Antara cabaran yang dihadapi mungkin boleh ditambah baik. Apa contoh cadangan daripada Zulfazli? Jadi pertama sekali saya sarankan anak-anak muda terutamanya untuk explore apa yang belum ada lagi, apa teknologi yang belum ada lagi, apa aplikasi yang belum ada lagi jika minat dalam membangunkan aplikasi. Jadi kita memang bagi pendapat saya kita memang agak terkebelakang berbanding negara jiran terutamanya Singapura yang lebih advance. Jadi kita harap dengan kita menghasilkan teknologi dari Flappy ini, maka akan memberi inspirasi kepada adik-adik dekat luar sana ataupun rakan sebaya kita untuk jangan give up. Tak kisah walau apa age pun, you akan kena buat something. Jadi kalau anda minat buat aplikasi, pastikan anda dapat idea yang fresh, anda berkawan dengan orang-orang yang buat aplikasi, jadi mereka boleh bagi nasihat apa yang perlu ada. Sebab apa, at the end of the day, kita buat sesuatu benda ataupun produk, kita kena buat untuk membantu orang, menyenangkan kerja orang. Dari situlah inspirasi kita untuk buat produk Flappy ini. Bagaimana sebenarnya untuk mendapatkan akses kepada seperti yang dikatakan tadi, untuk kenal dengan orang-orang yang juga ceburi bidang ini? Bagaimana untuk anak muda yang mungkin tak tahu apa-apa, start from zero, bagaimana untuk mereka ceburi ataupun menembusi pasaran ini dan juga untuk berkenal dengan orang-orang lain yang telah lama dan ada lama pengalaman dalam industri ini? Sebenarnya dia networking sangat penting. Walaupun apa umur you sekalipun, kalau you suka kawan dengan orang, berkenalan dengan orang dari pelbagai bidang, jadi tak ada masalah. And then kalau ada saudara mara, family members yang mungkin kerja bidang berkaitan, kalau diorang tak kenal pun, diorang boleh recommendkan somebody. As long as you bagi tahu apa you nak buat dekat orang, you need to share your story. Then somebody eventually akan tolong you. InsyaAllah. Dan kalau kita tahu setiap perusahaan, individu yang mencipta perusahaan ataupun menjayakan perusahaan ini, keuntungan itu menjadi salah satu fokus utamalah. Tapi dalam masa yang sama juga kita perlu melihat kepada pembangunan modal insan sebagai contohnya. Bagaimana agaknya di Flappy Tech ini melatih anak-anak muda ataupun mungkin melatih warga tempatan untuk terus terlibat sama dalam bidang ini, begitu juga dengan mencipta peluang-peluang pekerjaan. Okey, baik. Tim kami ada 10 orang. Jadi masing-masing adalah combination of individu yang memang pakar dalam bidang-bidang masing-masing, iaitu dari segi perniagaan yang sebelum ni, lepas tu ada yang pandai dari segi marketing, ada yang pandai dari segi website, daripada development dan pandai design. Jadi kita combinekan untuk masuk dalam syarikat Flappy Sdn Bhd ini untuk cipta Flappy. Jadi kami juga buat benda ni bukan saja untuk keuntungan semata-mata, tetapi sebenarnya memang niat kita cakap dengan tim adalah untuk kasih peluang pekerjaan kepada orang ramai, dan kita punya mission adalah untuk produk kita ni, sebagai contoh kalau sekarang ni banyak di restoran yang menggunakan QR code yang boleh kita scan, kamera scan menu, lepas tu terus order dan terus pergi ke ke sistem, dan diorang tak perlu banyak pelayan. Maksudnya kat sini adalah banyak pekerjaan akan dikurangkan. Jadi kami tidak begitu mahu ke arah itu. Kami mahu keep the work, maksudnya ramai orang ada kerja. Maksudnya kita hanya setakat saya mau pergi setakat ambil menu, tapi still ada interaction lagi dengan pelayan dan sebagainya. Jadi bila kita pakai Flappy untuk restoran sebagai contoh, mereka tak perlu lagi pegang buku, tetapi mereka masing-masing boleh tengok menu secara individu, lepas tu boleh terus order dekat pelayan dan pelayan buat kerja diorang dan serve macam biasa. Kita still nak keep pekerjaan orang, dan kita juga ada sistem ejen yang mana mungkin Fahran boleh nyatakan nanti, yang mana kita membantu orang dengan package yang sangat rendah, orang boleh menjadi ejen kita dan membuat itu sebagai perniagaan kecil-kecilan mereka. Ya, boleh Farhan kongsikan apa proses untuk menjadi seorang ejen, bagaimana ia boleh bantu mencipta peluang pekerjaan? Kami menjelang pada Mac 2021 tahun depan,
kami ingin mencari 500 ejen menjelang Mac. Jadi permulaan dari segi pertamanya harganya kita akan bagi yang rendah punya volume, dan second part is premium agent and mini agent. Jadi ejen-ejen di luar sana, kerana produk ini dapat membantu ramai pengguna di luar sana untuk memudahkan kehidupan seharian mereka. Jadi produk ini juga adalah produk yang baru dan fresh di dalam Asia. Jadi ejen-ejen di luar sana dapat menjual produk ini dan menjana pendapatan setiap bulan untuk membantu kehidupan ekonomi mereka. Baik, kita pun tak banyak masa. Mungkin Zul dapat berikan sedikit mengenai bagaimana apakah perancangan selepas ini, adakah akan menembusi pasaran-pasaran di luar negara dan sebagainya. Mungkin dapat diceritakan secara ringkas, Zul. Okey, pertama sekali kita nak educate orang ramai untuk pakai NFC tag ini. Sebab apa? Flappy tag ini sangat membantu mereka dalam urusan seharian, tak kisah apa pekerjaan. You insurance ke, you restaurant, you business owner kecil-kecilan, besar kecil, semua boleh pakai. Jadi kita rancangkan insya-Allah kalau semuanya diterima baik dan segala perancangan kita ikut macam plan kami nak menembusi pasaran-pasaran Asia Tenggara terlebih dahulu. Jadi pada masa ini barang-barang kami dan aplikasi kami boleh available seluruh dunia, tapi kami tumpukan kepada Asia Tenggara terlebih dahulu, dan kita akan kita akan pergi mengikut fasa-fasa yang telah kami rancangkanlah agar semuanya berjalan dengan lancar dan berjaya. Baik, kita harapkan yang terbaik buat tim Flappy dan juga ramai lagi anak-anak muda usahawan dalam negara kita yang pastinya mengambil peluang sepanjang pandemik COVID-19 dan juga PKP ini untuk cuba idea-idea baharu itu. Satu pengajaran yang boleh ditunjukkan daripada Zul Fazli Zamani dan juga Farhan Idris. Terima kasih kepada kedua-dua tetamu kita pagi ini, CEO Flappy dan juga COO, ceritakan tentang inovasi teknologi mereka dan juga dalam masa yang sama kongsikan nasihat, tips bagaimana anda juga boleh menceburi idea baharu anda ketika kita berdepan dengan pandemik COVID-19 ini. Ia juga memberi satu peluang untuk kita cuba benda yang baru. Dan untuk itu, Awani Pagi berakhir di sini. Saya Hafiz Rosli. Dan saya Naila Huda. Salam hormat.